Pengenalan buku pendek berikut membincangkan dua aspek akhlak mulia, merendah diri dan bertaubat. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Merendah diri, 1. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2029, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa seseorang itu akan dinaikkan darjatnya apabila dia hidup dengan rendah hati kerana Allah Ta'ala. Ini berlaku kerana kerendahan hati adalah aspek penting dalam kehambaan kepada Allah Ta'ala. Lawan dari merendah diri yang merupakan kesombongan hanya milik Tuhan iaitu Allah yang Maha Tinggi, kerana segala yang dimiliki manusia dicipta dan dianugerahkan olehnya. Memahami realiti ini memastikan seseorang itu mengelakkan kesombongan dan sebaliknya menunjukkan kerendahan hati dengan mentaati Allah, dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Ini adalah kehambaan yang sebenar kepada Allah yang Maha Tinggi dan membawa kepada kebesaran sejati di kedua-dua alam. Merendah diri, 2 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa seseorang yang memiliki kesombongan sebesar atom dalam hati rohaninya tidak akan masuk surga. Beliau menjelaskan bahawa kebanggaan ialah apabila seseorang itu menolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang akan bermanfaat bagi orang yang memiliki kesombongan. Ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan iblis dan betapa banyak tahun ibadatnya tidak memberi manfaat kepadanya apabila dia menjadi sombong. Malah, ayat berikut jelas menghubungkan kesombongan dengan kekufuran, jadi seorang Muslim mesti mengelakkan sifat jahat ini dalam apa cara sekalipun. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 34. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia enging den menyombongkan diri serta ia termasuk orang-orang yang kafir. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran apabila ia disampaikan kepada mereka semata-mata kerana ia bukan datang dari mereka dan kerana ia mencabar keinginan dan mentaliti mereka. Orang yang sombong juga percaya bahawa mereka lebih tinggi daripada orang lain walaupun mereka tidak menyedari status sebenar mereka di sisi Allah Ta'ala. Mereka mungkin percaya bahawa mereka hebat kerana sedikit amalan baik yang tidak ikhlas dan tidak sempurna yang mereka lakukan sedangkan mereka tidak disukai oleh Allah Ta'ala kerana banyak dosa mereka. Di samping itu, memandang rendah kepada orang lain adalah bodoh kerana seseorang itu tidak menyedari kesudahan mereka sendiri dan kesudahan orang lain. Maksudnya, orang yang mereka pandang rendah boleh jadi mati sebagai seorang Muslim yang ikhlas sedangkan mereka boleh mati dalam keadaan kafir. Pada hakikatnya, adalah bodoh untuk berbangga dengan apa sahaja memandangkan Allah yang Maha Agung, mencipta dan menganugerahkan segala yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang hanya kerana ilham, ilmu dan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, berbangga dengan sesuatu yang bukan milik diri sendiri adalah kebodohan yang jelas. Ini sama seperti orang yang menjadi bangga dengan rumah agam yang mereka tidak miliki atau tinggal. Inilah sebabnya mengapa kesombongan adalah milik Allah Ta'ala, kerana dia sahaja pencipta dan pemilik fitrah segala sesuatu. Sesiapa yang mencabar Allah Ta'ala dengan sombong akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4090. Sebaliknya, seorang Muslim harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hati benar-benar mengakui bahawa semua kebaikan yang mereka miliki dan semua kejahatan yang mereka dilindungi daripada tidak datang dari sesiapa pun kecuali Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, kerendahan hati adalah lebih sesuai bagi seseorang daripada kesombongan.
Seseorang tidak boleh tertipu untuk mempercayai kerendahan hati membawa kepada kehinaan, kerana tidak ada yang lebih mulia daripada hamba-hamba Allah yang hina. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menjamin peningkatan darjat bagi orang yang merendah diri kerana Allah Ta'ala, dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2029. Seseorang menerima kebenaran tanpa mengira dari siapa ia datang, kerana mereka tahu sumber kebenaran itu tidak lain adalah Allah Ta'ala. Daripada memandang rendah orang lain, mereka melihat orang lain dengan mata belas kasihan dan menyokong ini dengan tindakan yang ikhlas, sambil berharap Allah Ta'ala akan memandang mereka dengan belas kasihan. Mereka memahami bahawa seseorang itu akan diperlakukan oleh Allah Ta'ala mengikut cara mereka memperlakukan orang lain. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7376. Merendah diri. Tiga perkara ini berkaitan dengan surah 25 Al-Furqan, ayat 63. Den hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan mudah. Hamba-hamba Allah Ta'ala telah memahami bahawa apa-apa kebaikan yang mereka miliki adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala telah memberikannya kepada mereka. Dan sebarang kejahatan yang mereka selamatkan adalah kerana Allah Ta'ala telah memelihara mereka. Tidakkah bodoh untuk berbangga dengan sesuatu yang bukan milik seseorang? Sama seperti seseorang yang tidak bermegah tentang kereta sport yang bukan kepunyaan mereka, umat Islam mesti menyedari tiada apa-apa pun sebenarnya milik mereka. Sikap ini memastikan seseorang itu kekal merendah diri sepanjang masa. Hamba Allah yang hina beriman sepenuhnya kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5673, yang menyatakan bahawa amalan soleh seseorang tidak akan membawanya ke syurga. Hanya rahmat Allah Ta'ala yang boleh menyebabkan perkara ini berlaku. Ini kerana setiap amal soleh hanya dapat dicapai apabila Allah Ta'ala memberikan seseorang itu ilmu, kekuatan, peluang dan ilham untuk melaksanakannya. Bahkan penerimaan amalan itu bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala. Apabila seseorang memikirkan perkara ini, ia menyelamatkan mereka daripada kesombongan dan memberi inspirasi kepada mereka untuk mengamalkan kerendahan hati. Perlu sentiasa ingat bahawa merendah diri bukanlah tanda kelemahan, kerana Islam telah menggalakkan seseorang untuk mempertahankan diri jika perlu. Dengan kata lain, Islam mengajar umat Islam untuk merendah diri tanpa kelemahan. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2029, bahawa sesiapa yang merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi, akan dibangkitkan olehnya. Jadi pada hakikatnya, kerendahan hati membawa kepada kehormatan di kedua-dua dunia. Seseorang hanya perlu merenung kepada makhluk yang paling hina untuk memahami hakikat ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah dengan jelas memerintahkan manusia dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan sifat penting ini. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 215. Den rendahkanlah sayapmu yaitu, berbuat baiklah, kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjalani kehidupan yang sederhana. Sebagai contoh, dia dengan senang hati menjalankan tugas domestik di rumah, dengan itu membuktikan kerja-kerja ini adalah neutral jantina. Ini ditegaskan dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 538. Merendah diri ialah ciri dalaman yang terzahir secara zahir seperti cara seseorang berjalan. Ini dibincangkan dalam ayat lain surah 31 Luqman, ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa syurga adalah untuk hamba-hamba yang hina yang tidak mempunyai sedikit pun kesombongan. Surah 28 Al-Qasas, ayat 83. Negeri akhirat itu kami tetapkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kemegahan di muka bumi, dan tidak pula melakukan kerosakan. Dan kesudahan, yang terbaik, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1998, bahawa sesiapa yang memiliki kesombongan sebesar atom tidak akan masuk syurga. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang berhak berbangga kerana Dia adalah pencipta, pemelihara dan pemilik seluruh alam.
Penting untuk diperhatikan, kebanggaan ialah apabila seseorang itu percaya bahawa mereka lebih tinggi daripada orang lain dan menolak kebenaran apabila ia dikemukakan kepada mereka kerana mereka tidak suka menerima kebenaran apabila ia datang daripada selain mereka. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4092. Merendah diri, 4. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Munzari, Kesedaran dan Kekhawatiran, nombor 2556, Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang memiliki ciri-ciri berikut. Ciri pertama ialah merendah diri tanpa kekurangan makna, kelemahan. Orang yang rendah hati tunduk, menerima dan melaksanakan perintah dan larangan Allah Ta'ala, dengan demikian membuktikan kehambaannya kepadanya. Mereka bersedia menerima kebenaran apabila ia disampaikan kepada mereka, walaupun ia bercanggah dengan keinginan mereka dan tanpa mengira siapa yang menyampaikannya kepada mereka. Maksudnya, mereka tidak menolak kebenaran dengan percaya mereka lebih tahu. Mereka tidak memandang rendah kepada orang lain, meyakini mereka lebih tinggi daripada mereka kerana apa-apa harta dunia yang mereka miliki atau kerana ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka memahami bahawa semua nikmat duniawi yang mereka miliki, kepunyaan dan diciptakan serta diberikan kepada mereka oleh tidak lain daripada Allah Ta'ala. Oleh itu, mereka tiada apa yang boleh dibanggakan. Di samping itu, mereka memahami bahawa beramal hanya boleh dilakukan dengan rahmat Allah Ta'ala, kerana ilham, peluang, kekuatan dan keupayaan untuk melakukan sesuatu kebaikan semuanya datang dari Allah Ta'ala. Di samping itu, hanya orang bodoh yang mengamalkan kebanggaan kerana seseorang tidak tahu keputusan akhir mereka atau keputusan akhir orang lain. Maksudnya, mereka boleh mati sedangkan Allah Ta'ala tidak reda kepada mereka bahkan dalam keadaan kufur. Memahami kebenaran ini akan menghalang seseorang daripada dosa kesombongan yang mematikan. Nilai atom yang cukup untuk membawa satu ke neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Merendah diri tanpa kelemahan bermakna seorang Muslim sentiasa menunjukkan kebaikan kepada orang lain tetapi tidak takut untuk membela diri jika perlu dan membela kebenaran, dan kerendahan hati mereka tidak menyebabkan mereka muncul dihina di mata orang lain. Taubat, satu hadis ketuhanan yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidhi, nombor 3540, menasihati kepentingan dan keluasan pengampunan Allah yang Maha Tinggi. Bahagian pertama hadis menyatakan bahawa selagi seorang Muslim dengan tulus berdoa kepada Allah yang Maha Agung dan mengharapkan rahmatnya, mereka akan diampuni olehnya. Tanggapan ini sebenarnya telah dijamin untuk semua doa yang sah di dalam Al-Quran, bukan hanya untuk permohonan pengampunan. Bab 40 Ghafir, ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Malahan, Nabi Muhammad SAW menyebut ayat ini dan menyatakan bahawa doa adalah ibadah yang bermakna, perbuatan yang soleh. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 1479. Hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidhi, nombor 3604, menasihati bahawa setiap doa diterima dengan cara yang berbeza asalkan ia adalah yang halal. Orang itu sama ada dimakbulkan apa yang mereka minta atau dihaskan untuk mereka pahala di akhirat atau diampunkan dosa yang setara. Tetapi penting untuk diperhatikan bahawa untuk menerima balasan yang positif, seorang Muslim mesti memenuhi syarat dan adab doa. Berkenaan dengan memohon ampun, ini termasuk berusaha secara aktif untuk menjauhi dosa dan dengan ikhlas mentaati Allah yang Maha Agung, kerana ia bertentangan dengan akal fikiran untuk meminta ampun sambil berterusan melakukan dosa. Salah satu doa yang paling besar yang boleh dilakukan oleh seorang Muslim adalah memohon keampunan, kerana ia adalah cara untuk mendapatkan keberkatan, mengelakkan kesulitan di dunia dan cara untuk mendapatkan syurga dan melarikan diri dari neraka di akhirat. Bab 71 ayat 10-12. Dan berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan dari langit kepada kamu dalam hujan yang berterusan, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai.
Seperti yang ditunjukkan oleh hadis utama yang sedang dibincangkan dengan harapan akan rahmat Allah yang tidak terhingga, apabila berdoa adalah syarat untuk pengampunan. Sebenarnya, Allah Ta'ala bertindak menurut pendapat hambanya tentangnya, yang telah disahkan dalam hadis ilahi yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7405. Salah satu sebab terbesar pengampunan adalah apabila seorang Muslim hanya berharap kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni mereka, dengan penuh mengetahui bahawa tidak ada yang dapat memaafkan mereka atau melindungi mereka dari azab kecuali Allah Ta'ala. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan adalah bahawa tidak kira berapa banyak dosa yang dilakukan seseorang itu, rahmat dan keampunan Allah Ta'ala adalah lebih besar. Malah, ia tidak terhad, oleh itu dosa manusia yang terhad tidak akan dapat mengatasinya. Skim sebabnya Nabi Muhammad SAW menasihati umat Islam untuk memperbesarkan apa yang mereka doakan, kerana tidak ada yang terlalu besar untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6812. Tetapi adalah penting untuk diperhatikan bahawa menggunakan fakta bahawa pengampunan Allah yang Maha Tinggi adalah tidak terhingga sebagai alasan untuk berterusan dalam dosa, hanya mengejek kebenaran penting ini. Dan orang yang berkelakuan sedemikian mungkin tidak mendapat keampunannya. Bahagian seterusnya dari hadis utama yang sedang dibincangkan menunjukkan pentingnya ikhlas memohon keampunan Allah Ta'ala yang telah disebutkan dalam banyak ayat dan hadis lain. Perbuatan memohon keampunan ini adalah sebahagian daripada taubat yang ikhlas. Dapat difahami bahawa memohon keampunan adalah perbuatan lidah, manakala selebihnya taubat yang ikhlas melibatkan berpaling daripada dosa melalui perbuatan. Taubat yang tulus juga termasuk perasaan penyesalan yang hakiki, membuat janji yang teguh untuk tidak melakukan dosa itu lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Perlu diingat bahawa tidak meneruskan dosa yang sama adalah syarat untuk diterima taubat. Bab 3 Ali Imran, ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan yang tidak meneruskan apa yang telah mereka kerjakan, sedang mereka mengetahui. Adalah amat penting bagi seorang Muslim untuk terus beristighfar, kerana ini membawa kepada pembebasan dari setiap kebimbangan, jalan keluar dari setiap kesulitan dan sokongan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 1518. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan adalah punca pengampunan yang paling besar, iaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ada dua jenis perkara yang mempersekutukan Allah yang Maha Tinggi, syirik besar dan syirik kecil. Jenis utama adalah apabila seseorang menyembah sesuatu selain daripada Allah yang Maha Tinggi atau sebagai tambahan kepadanya. Versi kecil adalah apabila seseorang melakukan sesuatu selain untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, seperti menunjuk-nunjuk. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3989. Bahkan, orang yang beramal untuk kepentingan manusia akan diberitahu oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat untuk mencari pahala dari orang yang mereka amalkan, yang tidak akan mungkin. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Orang yang bertindak demikian akan mendapati bahawa mereka akhirnya akan terdedah di dunia ini, dan tidak kira betapa baiknya mereka memperlakukan orang lain, mereka tidak akan mendapat cinta sejati mereka atau hormat kerana niat buruk mereka. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6705. Apabila seseorang menyedari keesaan Allah Ta'ala, mereka hanya berniat, berfikir, bertindak dan berkata-kata untuk keredaan Allah Ta'ala, kerana takut dan cinta kepadanya. Tingkah laku ini meminimumkan peluang untuk melakukan dosa, dan apa sahaja dosa yang berlaku akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Skim sebab mengapa Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3797, bahawa pernyataan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala menghapuskan segala perbuatan yang salah.
Ini adalah tingkah laku yang mesti diamalkan oleh semua umat Islam. Asasnya adalah memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini akan memastikan seseorang menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini akan meminimumkan dosa seseorang dan sentiasa mendorong mereka ke arah taubat yang ikhlas setiap kali mereka melakukan dosa. Ini membawa kepada pengampunan, keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Taubat 2. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 1987, Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa nasihat penting. Nasihat kedua yang diberikan dalam hadis utama yang sedang dibincangkan ialah seorang Muslim hendaklah mengikuti dosa dengan amal soleh supaya ia menghapuskan dosa tersebut. Ini merujuk kepada dosa kecil sahaja kerana dosa besar memerlukan taubat yang ikhlas. Jika seseorang menambah taubat yang ikhlas pada amal solehnya maka ia akan menghapuskan segala dosa, kecil atau besar. Tetapi sebahagian daripada bertindak dengan betul adalah berusaha untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, kerana melakukan dosa dengan niat untuk mengikutinya dengan amal soleh adalah mentaliti menyesatkan yang berbahaya. Seseorang harus berusaha untuk tidak melakukan dosa dan apabila ia berlaku, mereka mesti bertaubat dengan ikhlas. Taubat yang tulus melibatkan perasaan menyesal, memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan sesiapa yang telah dizalimi. Selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lebih lanjut, seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang dosa. Hak-hak yang telah dilanggar terhadap Allah SWT dan manusia. Taubat 3. Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4251, Nabi Muhammad SAW berpesan agar manusia melakukan dosa tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat dengan ikhlas. Oleh kerana manusia bukan malaikat, mereka pasti akan melakukan dosa. Perkara yang menjadikan manusia istimewa adalah apabila mereka bertaubat dengan ikhlas dari dosa mereka. Taubat yang sungguh-sungguh termasuk penyesalan, memohon ampun kepada Allah SWT dan sesiapa yang dizalimi, berjanji tidak akan mengulangi dosa atau dosa yang serupa dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Perlu diingat, dosa-dosa kecil boleh dihapuskan melalui amal soleh. Ini telah dinasihatkan dalam banyak hadis, seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 550. Ia menasihatkan supaya solat fardu 5 waktu dan 2 solat Jumaat berjemaah berturut-turut menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antaranya, selagi dosa-dosa besar dijauhi. Dosa-dosa besar hanya terhapus dengan taubat yang ikhlas. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah berusaha menjauhi segala dosa, kecil dan besar, dengan menjauhi pergaulan yang buruk dan tempat-tempat yang lebih kerap berlakunya dosa. Hendaklah mereka menimba ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu Islam supaya mereka mengamalkan sifat-sifat yang mencegah maksiat, seperti istiqamah, sabar dan takut kepada Allah SWT. Mereka harus belajar bagaimana menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul, supaya mereka mengelak daripada menggunakannya dengan cara yang berdosa. Dan apabila berlaku dosa, mereka mesti segera bertaubat, kerana masa kematian tidak diketahui. Dan mereka hendaklah terus mentaati Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar menurut tradisi Nabi Muhammad SAW, tanpa berputus asa. Taubat 4. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 2406, Nabi Muhammad SAW menasihatinya bagaimana untuk mencapai keselamatan. Perkara pertama ialah mengawal pertuturan seseorang. Seorang Muslim harus menghindari perkataan jahat, kerana hanya satu perkataan jahat diperlukan untuk menyebabkan mereka terjerumus ke dalam neraka pada hari penghakiman. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 2314.
Seorang Muslim harus menghindari perkataan yang sia-sia dan sia-sia kerana ia selalunya merupakan langkah pertama kepada ucapan jahat dan ia membuang masa berharga seseorang yang akan menjadi penyesalan yang besar bagi mereka. Hari Penghakiman. Seorang Muslim harus berusaha sama ada bercakap baik atau berdiam diri. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Apabila seseorang bersikap demikian, walaupun dia mereka dikira sebagai perbuatan yang baik. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan ialah seseorang itu tidak boleh meninggalkan rumah mereka tanpa perlu. Berkelakuan dengan cara ini membawa kepada pembaziran masa dan kedua-dua dosa lisan dan fizikal. Jika seseorang itu benar-benar bermuhasabah, mereka akan menyedari bahawa kebanyakan dosa mereka dan masalah yang mereka hadapi adalah berpunca daripada pergaulan yang tidak perlu dengan orang lain. Ini tidak bermakna ia sentiasa menjadi kesalahan orang lain, tetapi ia bermakna jika seseorang mengelak meninggalkan rumah mereka secara tidak perlu, mereka akan kurang melakukan dosa dan menghadapi lebih sedikit masalah dan kesukaran. Ini juga akan membebaskan masa mereka untuk belajar dan bertindak berdasarkan ilmu yang bermanfaat, seperti ilmu Islam yang bermanfaat dalam semua aspek kehidupan seseorang. Bersosial tanpa perlu mensia-siakan nikmat masa yang unik, yang tidak pernah kembali selepas ia berlalu. Mereka yang menyia-nyiakan masanya untuk perkara-perkara yang sia-sia dan berdosa akan menghadapi tekanan di dunia ini dan penyesalan yang besar pada hari kiamat, terutama apabila mereka menyaksikan ganjaran orang yang menggunakan masa mereka dengan betul. Selain itu, pergaulan yang tidak perlu juga menghalang seseorang daripada menunaikan tanggungjawab dan kewajipan mereka terhadap Allah SWT dan manusia. Ia juga menghalang seseorang daripada tugas penting muhasabah diri. Ini diperlukan untuk memastikan seseorang itu menuju ke arah yang betul dalam kehidupan dan sama ada mereka menyelesaikan tanggungjawab dan tugas mereka atau tidak. Kekurangan muhasabah diri membawa kepada kehidupan yang tidak bermatlamat di mana seseorang tidak mempunyai hara tuju yang kukuh dalam kehidupan duniawi atau agama mereka. Pergaulan yang berlebihan juga mendorong seseorang untuk menjadi bergantung dan berpaut kepada orang lain, dan ini sentiasa membawa kepada masalah emosi, mental dan sosial, kerana seluruh kehidupan seseorang, kegembiraan dan kesedihan mereka, semuanya berkisar pada orang dan hubungan mereka. Seseorang boleh menyelamatkan diri daripada semua kesan negatif ini dengan hanya bersosial apabila perlu. Perkara terakhir yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan adalah menangisi dosa seseorang. Tingkah laku ini menunjukkan penyesalan yang tulus atas dosa seseorang, yang merupakan aspek penting dalam taubat yang ikhlas. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4252. Aspek-aspek lain termasuk memohon keampunan daripada Allah yang Maha Tinggi dan sesiapa sahaja yang telah dizalimi, kecuali jika ini akan membawa kepada masalah yang lebih lanjut. Membuat janji yang teguh untuk tidak melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan jika boleh, tebus apa-apa hak yang telah terlepas atau dilanggar berkenaan dengan Allah yang Maha Mulia dan manusia. Islam tidak menuntut kesempurnaan, hanya usaha yang tulus dan ikhlas untuk mentaati Allah yang Maha Agung, dan apabila seseorang berdosa untuk bertaubat dengan ikhlas dan berusaha keras untuk memperbaiki diri. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.